Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang saya akan kongsikan dengan anda macam mana nak share MRT konsep ataupun terapi pemakanan dengan menggunakan leaflet dalam masa lebih kurang 5 minit lah. So apa yang saya akan kongsikan ini adalah sebagai asas dan nanti bila share dengan customer anda boleh gunakanlah ayat sendiri ataupun boleh gunakan approach masing-masing. Okey, ini sekadar garis panduan untuk anda berkongsi. Okey, so hari ni sebenarnya banyak orang tak tahu sebenarnya badan kita ni dalam keadaan separas sihat. Contohnya ada tak kadang-kadang kita rasa mudah letih kan, mudah lupa, lepas tu kulit sensitif, tak boleh silap sikit, susah nak tidur malam, rambut gugur ataupun kalau yang perempuan tu dia punya period tak teratur, makan sikit badan cepat naik, okey. Lepas tu masalah perut kembung, so ini semua ni masalah-masalah ni sebenarnya adalah simptom tu menunjukkan badan kita ni separas sihat. Tapi biasanya kita ignore, kita abaikan dan kita pergi klinik ambil ubat doktor ataupun ubat-ubat moden lah. Contohnya macam pening kepala, kita ingat apa? Panadol kan. Bila sakit perut, muntah-muntah kita terus ambil apa? Pil Cikiteon lah, Pocai lah, macam-macam lagi. Tapi hari ni kalau kita tengok kalau kita biarkan benda tu berterusan, lama kelamaan dia akan menyebabkan gejala yang lebih teruk lah. Sebab ubat-ubat ni dia cuma hilangkan sementara saja, dia tak selesaikan punca masalah. So hari ni kalau kita tengok sebab-sebab kematian utama di Asia, setiap 5 orang rakyat Malaysia, satu daripadanya mengidap diabetik. In fact, angka ni sebenarnya dah meningkat lah. Daripada 5 orang, 3 ada mengidap tekanan darah tinggi. Dan setiap 6 kematian, satu daripadanya adalah disebabkan oleh sakit jantung. Dan kalau kita tengok penyakit masalah yang kedua terbesar di mana-mana di dunia pada hari ini iaitu kanser. Bayangkan setiap 2 lelaki, seorang ada risiko untuk mengidap kanser. Manakala wanita, setiap 3 orang wanita, salah seorang memang ada risikolah untuk mengidap kanser. Jadi macam mana kita nak tahu keadaan badan kita ni? Sebenarnya badan kita ni dia akan bagi simptom. 99.9% individu memang berada dalam keadaan separas sihat lah. So kita boleh semak lah sendiri. Contohnya kalau kita punya ni kan tangan cepat sejuk, terutama bila masuk bilik aircon, selalu sesak nafas, itu kemungkinan ada masalah jantung lah. Ataupun kalau selalu batuk, ataupun demam sesama, gatal-gatal kerongkong, kemungkinan kita ada risiko untuk mendapat radang paru-paru. Mudah haus, paras gula darah tinggi, kerap kencing, kemungkinan ada diabetik. Kembung perut, gastrik ataupun tak ada selera makan, memang masalah usus lah ataupun gastrik. Kemudian air kencing keruh, ini memang bahaya. Kalau kita tiba-tiba kan tengok air kencing keruh, selalu sakit pinggang yang berterusan, kemungkinan kita ada masalah buah pinggang. So mesti nak kena cepat-cepat selesaikan. Ataupun mungkin sendi berasa ketat, sakit lenguh pinggang, sakit bahu semua, kemungkinan kita menghadapi masalah arthritis ataupun rheumatoid arthritis. Ataupun kadang-kadang kita tengok orang tu mudah marah, panas baran, cepat penat, kemungkinan ada radang hati lah. Dan seterusnya kalau ada hipertensi tu ataupun paras kolesterol tinggi, ada risiko untuk mendapat stroke ataupun angin ahma. Kalau ada selalu sembelit, cerit berit kembung perut dan sebagainya, kemungkinan ada masalah kanser usus. Sebab daripada kajian, semua orang yang mengidap kanser usus ni, bila dikaji memang ada masalah sembelit. Cuma tak semualah sembelit tu berakhir dengan kanser, tapi apa pun kita kena ambil perhatian lah. Dan seterusnya, kalau berat badan menurun, selalu demam, badan tak bermaya, kemungkinan kita juga ada mengidap penyakit kanser. Jadi hari ini pada tahun 1975, Parlimen Amerika Syarikat telah tubuhkan satu jawatankuasa, dipanggil Jawatankuasa Penyelidikan Nutrien, di mana dia mengambil kira hasil kajian yang tertunggak selama 150 tahun dan dikeluarkan satu laporan setebal 5,000 muka surat. Apa yang disimpulkan pada selepas perjumpaan tu, dia kata sebenarnya masalah-masalah kesihatan ni berpunca daripada metabolisme sel yang tidak normal pertama, dan yang keduanya disebabkan oleh sel-sel kita tidak mendapat khasiat yang mencukupi. Sebab apa kalau ikut kajian ni dia kata kesihatan kita ni bermula daripada sel. Sebab daripada sel tu akan membentuk tisu-tisu, dan akhirnya menghasilkan organ, dan organ ni akan membentuk sistem dalam badan kita. Jadi kalau sel kita sihat, ada 60, untuk makluman, ada 60 trilion sel dalam badan kita. Kalau sel kita sihat, tisu-tisu sihat, organ dapat berfungsi dengan baik, jadi sistem dalam keadaan normal, badan kita sihat lah. Tapi yang jadi masalah sekarang ni, kita punya kesihatan terganggu. Sebab apa? Bermula daripada sel. Macam mana kita nak tengok? Apa punca yang berlaku? Sebab apa? Ada 6 faktor lah.
Kalau ikut kajian dia kata apa? Pertama sekali pemakanan yang tidak betul. Yang keduanya disebabkan oleh pencemaran udara, pencemaran air, kurang bersenam, tekanan harian, gaya hidup yang tidak sihat. Ini semua memang tak dapat dinafikan. Kalau makanan kita ini kan semua ada bahan pengawet, bahan perasa, bahan pewarna, betul tak? Baja-baja kimia, racun-racun perosak kan semua ada. Jadi bila sel terganggu, organ-organ tak dapat berfungsi dengan baik, sistem bermasalah, jadi badan kita akan mendapat penyakit lah. Jadi hari ini terapi pembaruan ataupun terapi pemakanan ini memperkenalkan 4 langkah. Langkah pertama apa dia? Iaitu kita mesti ambil pemakanan yang seimbang. Apa maksud makanan seimbang? Iaitu makanan yang mengandungi khasiat. Yang kita perlukan ialah nutrien, bukan makanan tu. Betul tak? Okey, jadi maknanya dia kata kena ambil 46 jenis. Macam mana nak dapatkan 46 jenis ni? Kita kena ambil makanan-makanan yang mengandungi khasiat lengkap lah. Salah satu contoh ialah alge. Kan, alge ni memang dia dah diketahui oleh pihak orang umum, memang dia mengandungi khasiat yang sangat tinggi dan sangat pekat lah. Okey, dan ini akan membantu untuk mengelakkan kita daripada mengalami masalah kekurangan nutrisi ataupun dipanggil malnutrisi. Kemudian yang keduanya, kita juga perlu ambil makanan yang seimbang. Apa maksud makanan seimbang? Kita perlu makan 80% makanan yang berakali, 20% saja makanan yang beraksid. Apa dia yang berakali? 5 kategori saja. Sayur, buah-buahan, susu, putih telur, alge. Kan? Okey, tapi yang lain tu memang beraksid lah. Kita banyak makan yang mana? Yang atas ni kan, betul tak? Kita punya pemakanan semua mengandungi asid. Itu tak masuk lagi lemak terpulah, macam-macam lagi lah. Yang kita ambil akali ni kadang-kadang sikit, tak cukup ataupun tak ada langsung. Okey. Kemudian itu langkah pertama. Yang keduanya, kita kena tingkatkan pengambilan oksigen. Sebab oksigen ni ibarat petrol pada enjin kereta. Enjin canggih, petrol tak ada pun tak boleh jalan juga. Kan? Dan puncanya kenapa? Sebab hari ni kandungan oksigen dalam udara kita dah sangat-sangat berkurangan lah. Kalau dekat bandar ni tinggal 15% saja oksigen dalam tu. Jadi macam mana kita nak atasi? Okey, pertama dengan kaedah urut lah. Urut ataupun masaj. Boleh buat acupuncture, boleh buat bekam ataupun kalau nak mudah, kena rajin-rajin exercise. Tapi kalau tak ada masa, kita ada satu kaedah dia panggil urutan guasa. Nanti kalau ada masa saya tunjuk dengan you macam mana. Ataupun lepas ni saya buat satu demo ringkas lah. Okey, kemudian yang ketiganya, kita kena detox. Sebab tadi pemakanan kan, yang beracun tadi dah masuk dalam badan kita. Jadi kita kena singkirkan daripada kita punya usus untuk memastikan bila kita ambil khasiat makanan, dia dapat diserap dengan betul dan untuk mengelakkan tindak balas lah, kesan-kesan tindak balas yang kronik. Okey, jadi kalau ikut kajian dia kata 90% penyakit dan masalah kesihatan berkait rapat dengan toksin dan sisa yang terkumpul dalam usus besar. Dalam usus kita ni, kalau kita semak ikut daripada kajian, dia kata ada 4 hingga 5 kilo najis terlonggok, najis yang dah lama lah, yang tak keluar daripada kita punya usus. Ini ada kaedah cara macam mana nak detox. Dan yang keempat ialah lebih kepada pelarasan. Dia badan kita ni macam enjin kereta tau. Kalau you tengok enjin kereta kan, kalau kita tak servis apa jadi? Kan? Memang tak boleh jalan, ada masalah dan sebagainya lah, ataupun jalan pun tersenggut-senggut, betul tak? So badan kita pun sama juga. Bayangkan kereta kalau tak servis 5-6 bulan je dah macam-macam problem. Kita ni bukan 5-6 tahun, ada yang dah 20, 30, 40 tahun tak pernah servis. So sebab tu kita kena servis lah kita punya sistem ni. Sebab dalam badan kita ada 10 sistem dan setiap orang ada 9 sistem. Sebab yang berbeza ialah sistem pembiakan dan sistem pembiakan lelaki dengan wanita lah. Okey, jadi ikut kajian, ikut terapi pemakanan dia kata sebenarnya badan kita ni adalah merupakan doktor yang terbaik. Jadi sebab tu hari ni kita kena jagalah, tapi dengan 4 langkah ni kena faham 4 langkah ni maksudnya setiap satu langkah tu dia memainkan peranan 25%. Jadi kalau kita sekadar bersenam saja baru 25%, lagi 75% tak selesai. Ataupun kita ambil suplemen saja. Kan tak ada buat benda-benda lain. Jadi maknanya baru 25%, lagi 75% tak selesai lagi. Jadi sebab tu kita kena ambil dengan langkah yang lengkap lah. Okey, dan salah satunya ialah kita punya yang paling utama sekali yang saya nak tekankan dekat sini ialah kita punya sistem peredaran yang melibatkan kita punya jantung, saluran darah dan juga kita punya darah kita sendiri. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.